wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni jumpa lagi 2 minggu. Ada lama. Ustaz lama tak Ustaz? Ustaz. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi kita sambung. Jauh tak apalah. Yang tu tanya yang ada belajar kiai tak, kita ulang banyak kali tak. Jadi kita buka muka surat yang ke-9. Yang ke-9, satu baris daripada atas. Ni yang kita dah sampai sini dah. Yang ke-9 dalam sifat iradah. Perbahasan dalam bab iradah. Iradah maksudnya apa? Berkehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak. Jadi kita dah lalu dah tentang Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkehendak, tak sama dengan berhajat. Kita berkehendak, kita berhajat. Bagi Allah tak. Allah berkehendak, mana dia lakukan tanpa perantaraan, bukan sebab nak, bukan sebab nak dapatkan sesuatu macam kita nak ada kereta besar. Sebab apa? Nak tunjuk orang. Nak kereta besar, nak nampak orang hebat pakai kereta besar. Gitu. Itu manusia berhajat pada sesuatu. Bagi Allah tak. Allah tidak mengambil manfaat atas makhluknya. Allah jadikan makhluk, tak ada apa-apa manfaat pun ambil. Bahkan untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi kita sambung yang ke-9. 9. Muka surat yang ke-9, satu baris pada atas. Ini dah lalu dah ni, ulang balik. Tak apa, belajar tauhid macam tu, ulang. Maka barang siapa i'tiqadkan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan illah atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kufurnya. Ini bab apa ni? Ini kalau tajuk yang ulama bahaskan, dia di bawah tajuk 4 perkara memberi bekas. Ni tajuk bawah dia apa? 4 perkara memberi bekas. Kalau orang tanya bab kuis ke tentang tauhid, sebutkan 4 perkara memberi bekas. Jawapan dia. Kalau ada orang kata soalan, orang tanya, Ustaz, ni boleh juga nak tanya orang, tanya Ustaz kan? Berikan 4 perkara memberi bekas. Apa maksud dia? 4 i'tiqad yang menceritakan berkenaan sifat iradah Allah Ta'ala. Dan keempat-empat ni mempunyai kepercayaan yang berbeza. Hanya daripada 4 ini, hanya satu sahaja yang betul. Nak cerita ni? Kita baca balik. Maka barang siapa i'tiqadkan bahawa sesuatu itu, kita tengok atas tu, nombor 1 atas, nampak atas ni? Dia ada 1 dalam kurungan. Tengok atas ni. Tu dia. Qauluhu, bahawa sesuatu, artinya sesuatu daripada hamba Allah Ta'ala dan daripada segala sebab yang beradat. Beradat tu ikut hukum sains. Kalau sebut beradat tu mengikut hukum sains, logik akal. Seperti api pada menghanguskan dan air pada memuaskan dahaga dan pisau pada melukakan alihah. Itu faham tak?
Hukum adat dah hajar dah betulnya. Hukum adat. Tak apalah kita ulang balik, tak apa. Ini kitab Ustaz Mata Faridah. Tak ingat lah. Kitab panjang Ustaz tak tahu Mata Faridah. Lupa cakap. Hukum ni dalam agama pecah 3. Hukum adat, hukum akal, hukum syariat, hukum adat. Yang pertama hukum apa ni? Hukum akal, hukum adat dan hukum syarak atau hukum syariat dan hukum adat. Hukum akal ni nak cerita tentang wajib akal, mustahil akal, harus akal. Nak tulis tak? Dah tulis dah dulu. Tengok baliklah nota sebelum ni. Nak tulis. Tak apa, nantilah kita tulis. Jadi nantilah insya-Allah. Ini lalu lagi ni, ulang lagi nanti. Biar kita cerita lagi sikit malam ni. Takut tak masuk ni nanti. Kalau bab hukum adat saja dah satu bab nanti. Biar masuk ni dulu. Jadi yang kedua hukum syariat. Hukum syariat pecah 2. Satu hukum takhlifi, satu hukum wada'i. Kita cerita panjang tu. Ada takhlifi, wajib, harus, sunat. Tu. Jadi yang terakhir hukum adat pecah 2. Mengikut adat, mencari adat. Ni yang kita bahas dulu. Mengikut adat pecah 4. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada. Ingat tak ingat tak? Ingat hukum mencari adat pecah 8. Apa dia? Mencari adat pecah 8. Yang pertama namanya irhas. Tak cek balik tempat semua. Irhas. Yang kedua mu'jizat. Yang ketiga karamah. Kita kata keramah. Kalau betul karamah. Yang keempat ma'unnah. Yang kelima istidraj. Yang keenam ihanah. Yang ketujuh sihir. Yang ke-8 syahwazah, silap mata. 4 perkara disukai Allah. 4 perkara macam tak disukai Allah. Benda tu tak bagus, tak reda, Allah tak reda. Nanti kita akan belajar. Ada perkara Allah hendak dan Allah reda. Ada perkara Allah hendak, Allah tak reda. Ada perkara Allah tak hendak tapi Allah reda. Ada perkara Allah tak hendak tapi Allah dan Allah tak reda. Nanti kita dululah. Ni malam ni macam umum je. Tak apa, dengar dulu. Nanti kita nak berikan masuk salah satu ni, insya-Allah. Okey. Jadi sambung ini. Jadi hukum adat, hukum sains. Kalau sesuatu itu memberi bekas hukum sains. Dengan illah, dengan sebab. Illah itu sebab atau dengan tabiatnya. Dengan memang dia yang lakukan. Yakni dengan zatnya. Memang kadang-kadang kita pukul lempang. Memang nampak lempang begitu. Gitu. Dia kata dia yang lempang. Maka tiada khilaf pada kufurnya. Siapa yang berpegang, beriktikad makhluk memberi bekas. Makhluk memberi bekas dengan tabiat dan juga illahnya, maka dia kufur. So, contoh makan ubat. Memang aku percayalah ubat ini memberi bekas. Memang ubat ini membaikkan, menyihatkan. Kufur. Apa lagi? Duit. Memang percaya ke? Kalau tak ada duit ni mati aku. Gitu. Dia pegang semua-semua ni. Ini hidup macam dia pertuhankan duit selangkah gitulah. Mana kalau tak ada duit ni memang Allahu Akbar. Tak hidup lah. Dia macam dia nak kata seolah-olah dia kata duit tu menjadikan dia kata apa? Hidup lah. Tak ada duit mati terus. Gitu. Tak ada duit mati. Gitu. Dia faham tak? Apa lagi? Nasi. Dia kata memang nasi lah beri kenyang. Memang nasi beri kenyang.
Bukan kata makanan lah. Memang makanan. Kalau tak makan mati je. Mati terus tak makan. Ada tak orang tak makan mati? Ada tak orang tak makan tak mati? Ada. Ada dalam cerita ni, aku kalau tengok dokumentar Sari Buddha 60 hari tak makan, tak mati. Itu macam mana cerita? Sabarlah. Kalau pasang tu yang 8 perkara bekas tu tak mandi lah. Sari Buddha dia meditasi. Dia buat yoga dia lah. Bukan Sari Buddha dia tak yoga, meditasi lah. Dia buat bertapa dia 60 hari tak makan. Kalau kita mati lah. Tapi dia tak mati. Itu nama dia apa? Nama dia? Istidraj. Dapat dah. Pandai. Tak sisi belajar lama-lama 3 tahun. Boleh jawab dah tu. Boleh jadi kiai dah. Alhamdulillah. Sambung lagi. Dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuat, dengan kekuatan, dengan kuasa yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu fasik lagi mubtadi', dan pada kufurnya itu khilaf, dan yang rajihnya ketiadaan kufur. Ini apa? Ini i'tikad kedua. I'tikad pertama, dia kata memang makhluklah yang menjadikan setiap sesuatu, memberi bekas manfaat mudarat. Itu yang pertama. Jadi tak ada khilaf, kufur. Ada i'tikad yang kedua. Dia kata apa? Allah beri pinjam kuasa, Allah campakkan kuasa, Allah beri kuasa kat dia. Dengan kuasa yang Allah beri pada dia, dia buat sesuatu dengan kudrahnya. Dengan Allah, dengan kuasa Allah beri itu, tapi melalui diri dia. Macam jam lah, nak faham jam takkan bergerak tanpa ada bateri. Jadi macam itulah, seolah-olah Allah beri kuasa atau beri bateri. Jadi kita bergerak macam jam pun bergerak, kita pun bergerak atas kuasa yang Allah berikan. Orang yang beriktikad seperti ini, dia ni ulama kata dua khilaf, dua pendapat. Satu kata tidak kufur tetapi mubtadi' ataupun fasik, dosa besar. Sebab apa? Dia buat akidah dia sendiri, dia reka. Yang kedua nama dia kufur. Orang macam ni, siapa yang kata ni? Tu tengok tepi dia tu. Tepi dua. Qaulu, dan rajihnya ketiadaan kufur. Artinya kerana mengakunya dengan bahawasa yang menjadikan sesuatu memberi bekas itu dengan kuwah itu Allah Ta'ala. Sebab apa dikatakan Allah juga yang beri kuasa? Sebab kuasa itu datang daripada Allah, maka dia tak kufur, tapi mubtadi', dosa besar, buat akidah sendiri, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lemah 4. Ini apa nama dia? Nama dia Mu'tazil. Ada sejenis satu bangsa Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak pecah juga sebenarnya. Ada setengah tu kata Allah beri kuasa, dan kuasa yang Allah berikan itu aku buat sesuatu. Ataupun Allah beri pinjam kuasa. Ada dengar tak ni? Allah beri pinjam, ada sampai satu tahap Allah beri pinjam sifat. Allah beri pinjam sifatnya. Kita dapat melihat ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat melihat. Dengan Allah berikan sifat melihat Allah, maka kita dapat juga melihat. Betul tak kataan? Macam pernah dengar kan? Ini kena hati-hati. Allah bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Kerana Allah Ta'ala Allah beri pinjam sifatnya pada makhluk, berkata-kata itu, maka berkata-katalah makhluk. Betul tak?
Satu lagi lah, makhluk mempunyai sifat mendengar. Allah juga ada sifat mendengar. Sama basar, sama mendengar. Basar melihat. Okay. Allah bersifat dengan sifat sama. Allah bersifat dengan sifat mendengar. Disebabkan Allah beri kuasa atau beri pinjam sifat mendengar dia, maka kita pun mendengar. Betul tak perkataan ni? Tak berani jawab tu. Macam pernah dengar tak? Ni macam ramai cakap macam ni. Ni macam mana cerita ni? Betul tak? Dah kita kata salah. Allah tadi dah kata dah salah. Tak puas kan? Dengar pula. Salah. Paling kita slow sikit lagi. Kenapa salah? Sebab ni lah cerita dia ni. Seolah-olah Allah beri kuasa dia. Kuasa tu kalau kata sifat Allah beri kuasa, sifat kudrah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa. Dengan sifat kudrah Allah Ta'ala beri pinjam pada kita pun bergerak. Salah. Yang betul macam mana Ustaz? Yang betul minggu depan. Boleh? Tak boleh juga. Tak apalah, jawab je lah. Yang betul macam mana? Yang betul, perkataan betul ni. Nak tahu Ustaz? Gini. Yang betul, kita mendengar sebab Allah jadikan kita mendengar. Kita melihat sebab Allah jadikan kita melihat. Kita berkata-kata sebab Allah jadikan kita berkata-kata. Kita boleh angkat tangan. Ada kudrat macam ini. Boleh angkat tangan ni, boleh angkat barang, boleh angkat beras, boleh angkat tong gas. Sebab apa? Allah jadikan kita boleh buat benda perkara tersebut. Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Nak belajar tauhid ni perkataan yang tepat. Siapa yang tengok tadi tu, dia mau bertanya siapa yang kata Allah beri kuasa. Dia faham tu. Oi, dahsyat ni. Ada juga perkataan izin. Kena hati-hati juga. Izin, benar. Allah izinkan kita. Yelah, Allah izin saya datang hari ni. Izin. Macam betul kata tu. Dia nak kata betul, dia kalau dalam bahasa kitab dia kata menimbulkan waham. Dalam kalangan orang belajar, dia tak ada masalah sangat. Dia masalah bila orang tak belajar. Ini bukan cerita apa. Orang tak belajar, takut salah faham. Orang belajar dia tak masalah, dia faham segala sesuatu Allah jadikan, Allah yang gerakkan, Allah memberi manfaat mudarat. Tapi cerita dia sekarang, bila dia faham macam ni, dia faham Allah beri izin seolah-olah ginilah. Saya pernah dengar orang cakap, tuan-tuan, beras minta izin dengan Allah untuk beri manusia ni kenyang. Bila Allah beri izin, maka dengan izin Allah Ta'ala itulah beras memberi kita kenyang. Tuan-tuan, waktu zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala, sebab api minta izin dengan Allah supaya Allah Ta'ala tak jadi, Allah Ta'ala jadikan dia tak panas. Lalu tak panas maknanya dia tak membakar. Lalu dengan tak membakar itulah Nabi Ibrahim tak terbakar. Bagaimana? Api minta izin. Pernah tak? Pernah? Kau pernah Macam pendengar tak apalah. Saya nak cakap dulu yang lepas. Ada satu lagi ni perkataan juga. Waktu zaman Nabi Ibrahim, api ni sifat dia membakar. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala tarik sifat membakar api. Sebab itulah
api tidak membakar Nabi Ibrahim. Betul tak? Betul tak? Saya bilang lagi. Tak jelas lah. Jangan kita cakap sekali lagi. Sebab kita nak cakap ni contoh-contoh supaya kita jelas realiti. Cakap dulu ni. Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Ibrahim, api tak membakar Nabi Ibrahim kerana Allah Ta'ala tarik sifat membakar. Sifat api ni sifat dia membakar. Tapi bila Allah tarik sifat membakar api, sebab itulah api tak membakar Nabi Ibrahim. Betul tak? Betul tak? Macam tak faham lagi, ulang lagi, tak apa. Macam tak faham lah soalan ni Ustaz. Saya ulang lagi, dengar betul-betul. Ada orang kata, pada zaman Nabi Ibrahim, sebenarnya api ni sifat membakar. Betul tak api ni sifat membakar? Pada zaman Nabi Ibrahim, Allah tarik sifat membakar api ni, sebab itulah api itu tak membakar Nabi Ibrahim. Betul tak? Betul. Ni dah lama duduk. Tak datang. Ni datang lepas lah. Lepas? 2 minggu lepas? 3 minggu lepas? Sebelum. Kata 3 seminggu tu habis. Jawapannya salah. Perkataan itu salah. Api bersebab bakar. Betul. Allah tarik sifat bakar api. Yang bakar tu api ke Allah. Buat pula minta maaf. Yang membakar tu api ke Allah. Yang menghidupkan tu api kau. Yang menghidupkan tu malaikat Israel ke Allah. Yang hidup, yang menarik, yang mematikan tu malaikat Israel ke Allah. Zahir nampak seolah-olah malaikat Israel yang mencabut nyawa. Hakikatnya yang mematikan siapa? Allah. Zahir nampak api itu membakar. Hakikatnya siapa yang membakar? Allah. Mana datang pula api sebab bakar Allah tarik? Ini cerita dia. Memang Allah yang menjadikan membakar tu. Dan Allah tak nak, Allah tak berkehendak pada zaman Nabi Ibrahim untuk membakar. Sebab itulah tak terbakar. Kau sangat faham kau tu? Tegang je malah ni tak ada. Dengar. Yang nak kena faham ni perkataan ni. Sebab ramai orang dah cakap macam-macam akhir zaman ni. Sebab itu umat dah tak jumpa perkataan betul. Yang ni yang gerak tu. Bila kita terang ni tak nak dengar. Apa tu? Wallahu'alam. Sebab itu suruh baca kitab. Bukan kita reka sendiri. Ni kitab belajar. Belajar tentang 4 perkara memberi bekas. Tadi lagi tak boleh baca tu. Ada soalan tak setakat ni? Kau apa dah? Ada soalan tak? Bakar tak pandai. Sebenarnya Allah yang memandaikan. Betul. Itu dia. Sebab belajar. Itu zahir kan belajar. Kan ada hadis. Innama ta'allim bit-ta'allumah. Sesungguhnya nak ada ilmu tu mesti dengan belajar zahir. Macam ni lah dalam majlis ilmu, yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri saya. Betul perkataan tu? Salah. Tapi nak ceritanya, kalau zahir, kalau kita kata yang baik datang pada Allah, yang buruk dizahirkan pada diri saya. Itu nama zahir. Nampak? Mana sebab itu kalau kita dalam keadaan umum, kita kena cakap perkara zahir. Tapi bila saja menyebut tentang tauhid, menyebut tentang Allah Ta'ala, maka kita kena jelaskan yang mana zahir, yang mana hakikat. Contohlah orang tanya, ni surau ni siapa yang buat ni? Kontraktor mana? Kontraktor yang ada yang itu tu, yang syarikat tu. Betul tak kataan tu? Betul lah pada
Zahir. Tak ada sebut. Ni siapa buat ni? Allah Ta'ala yang buat. Habis kita. Tak habis kita. Memanglah Allah Ta'ala. Dah kita nak cerita sekali kontraktor. Ini siapa dah buat? Nak buat rumah sama. Boleh faham tak tu? Nak cerita dia. Kalau dia zahir lah. Tapi bila saja dalam majlis ilmu disebutkan juga bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Dah sebut tentang hakikat. Tapi bila hakikat pun dia sebut zahir. Macam tadi lah. Dia kata Allah Ta'ala tarik sifat membakar. Mana seolah-olah Allah Ta'ala beri. Ini macam tadi. Allah Ta'ala beri kuasa pada api. Bila Allah Ta'ala ambil balik. Ambil balik kan? Siapa ajar akidah macam ni? Ya. Kalau bagi orang-orang yang tak belajar, cakap antara bercakap macam suku dan tulang. Kedudukan dia tu salah sebab tak belajar atau salah hukum. Kalau dikatakan kalau kita macam-macam. Kan? Perangkat YouTube ni macam-macam. Tak cari pun buka YouTube. Tak ada cerita siapa-siapa. Buka YouTube. Bila jumpa ustaz ngajar macam Allah berizin, Allah berkuasa. Itu macam mana? Cerita dia tak jumpa betul lagi. Sebab itu kena belajar. Betul. Sebab itu kita anda kata belajar salah. Okey, dah saja salah. Itu pun belajar dia berdosa itu sebab belajar cara salah. Apa dia kena buat? Dengan cara yang betul. Andai kata kita datang kat dia kata salah macam ni, yang betul ni Allah gerakkan, Allah jadikan, bukan Allah beri kuasa. Kita dah cakap, dia lawan. Ni yang lain cerita dia. Dah cerita benda betul, dah tunjuk kitab akidah, kitab Matan Faridah, dia kata tak, ini aku belajar dengan guru aku. Itu dah cerita lain lah. Dia faham tak? Ni biasa kalau orang belajar dia ada dia punya ego dia lah, kita kata, senang kata. Dia dah belajar. Tapi kita kadang cerita baik, kita kata salah macam tu. Ni dalam kitab ni sebut Allah jadikan, Allah gerakkan, bukan Allah beri kuasa. Dia kata tak, dia punya guru dia tu masuk TV. Dah tak apalah. Dah tak apalah, kita nak kalau cakap banyak kan tu. Betul tak? Kan tu. Jadi cerita dia tak apa, dah terang dah. Lepas tanggungjawab kita. Sebab tu orang berilmu fardu kifayah. Kalau kifayah untuk menyampaikan. Fardu kifayah tu jika orang kata apa, sebahagian. Kan dalam Al-Quran yang sebut marra'a minkum munkaran Allah. Dalam hadis sebut marra'a minkum munkaran, hendaklah di antara kamu sebahagian daripada kamu, minkum daripada kamu, munkaran melihat mungkar. Itu fardu kifayah tegak fardu ain. Tapi jika dah ada orang tegak jadi fardu kifayah. Faham tak tu? Tak faham. Tak faham juga. Dia cerita dia fardu ain. Fardu ain bagi orang berilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, jangan cakap. Yang itulah yang menyebabkan rosak. Nak belajar, nak tahu betul tak betul tu macam mana? Tu saya kata buka kitab. Kalau kita belajar dengan ustaz sekalipun, kita tak pegang ustaz, kita pegang kitab. Kalau ada ustaz tu bertentangan perkataannya dengan kitab, pegang kitab. Boleh faham tak? Sebab ustaz pun manusia macam saya. Saya tak pernah kata jangan, saya ni tak pandai. Kalau saya cakap dia pegang. Kalau saya kata benda lain daripada kitab, jangan pegang saya. Pegang kitab. Boleh faham tak? Sebab kita ni manusia. Sebab apa kita kata pegang kitab? Sebab ini muktabar, telah diperakui. Ulama dah semak. Bukan satu ulama, seluruh dunia dah semak perkataan ni. Yang kita cakap ni, kita yang cakap. Berbeza. Boleh faham tak?
Sebab tu orang nak cakap agama kena belajar betul. Belajar kena tepat. Orang cakap itu kan orang cakap agama. Dia tak boleh. Sebab tu kalau tengok Johor kena ada tauliah kan. Sebab apa nak tengok. Dia punya cara belajar dia tu betul tak betul. Sebab sekarang ni banyak perpecahan akidah. Ada Syiah, ada Wahabi. Orang tu sebut dua-dua ni je. Ada lagi sebut Mu'tazilah. Ramai tak tahu ni. Yang orang awam banyak pegang Ustaz tu dah. Yang perkataan Allah beri kuasa ni. Ini ramai tak pegang. Ramai pegang. Tak percaya, tanyalah orang. Keluar tanya. Ni betul tak Allah beri kuasa kat kita sebab Allah beri kuasa lah kita bergerak ni. Tanya betul tak? Confirm kata betul. Kalau orang tak belajar dia. Lain tu Allah jadikan, Allah yang gerakkan. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Tapi tu nak cerita panjang bab tu. Kita tak nak cerita panjang, kita habiskan dulu. Khilaf ni macam mana? Satu, kata Asy'ariyah yang kata masih beriman tetapi dia ini adalah masih beriman tetapi dia ini adalah fasik dan mubtadi', itu pada Asy'ariyah. Sebab apa dia kata masih lagi kuasa tu daripada Allah. Yang satu lagi kata yang kufur itu ialah Al-Maturidi. Kan kita Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maturidi kata apa? Sebab dia kata apa? Bila Allah beri kuasa, apa maksud dia? Sifat kudrah Allah Ta'ala itu berkurang. Benda yang ambil beri kuasa itu ada bertambah dan berkurang. Maha suci Allah daripada bertambah dan berkurang. Siapa yang mensabitkan kuasa Allah bertambah dan berkurang, maka dia adalah kufur. Nampak? Ini perbahasan dua pandangan para ulama, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jelas? Tak jelas tanya. Jelas tak? Jelas. Dan setengah daripada ini orang yang mengiktikadkan bahawa hamba itu memberi bekas pada perbuatannya dan kudrah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Yang tadi tu kita jelas sikit bab hukum ni. Apa hukum? Allahu Akbar. Hukum dakwah ni kena faham Hukum dakwah asal hukum fardu kifayah. Lu faham Asal hukum kalau dalam Al-Quran sebut ud'u sabili rabbika, Allahu Akbar. Surah Al-Imran ayat 110 apa? 110. Allah, saya lupa dah. Hendaklah di kalangan kamu tu. Kan mana lupa dah. Al-Imran 110. Tak ingat. Tiba-tiba malam tak ingat. Itu ayat hukum dakwah lah. Hukum dakwah, hukum dia fardu kifayah. Itu pun pada orang yang berilmu. Orang awam kena belajar cerita dia. Kalau nak cakap agama kena belajar. Kalau tak jadi haram. Itu cerita dia. Belajar macam mana? Belajar mesti tepat. Belajar agama mesti tepat guna kitab. Kalau rujuk ustaz pun dia tanya ustaz, ini rujukan kitab mana ustaz? Belajar. Itu cara supaya halus. Pembelajaran kita halus. Belajar agama jangan main. Saya belajar PhD, kita buat tesis. Tahu tesis kan? Itu tesis tu nak dikatakan berkualiti kena ada rujukan. Kalau buat tesis tak ada rujukan, itu kalau pensyarah nampak dibuang dalam tong sampah je. Ustaz, kena ada rujukan. Nah kita pun kalau kata akademik pun kita buat sampai macam tu. Kalau agama lagi penting
Takkan boleh belajar sebarangan. Mesti tahu rujukan. Perkataan itu, rujukan tu mesti rujukan yang betul. Kalau ni cerita je lah buat isi. Dia ada satu rujukan dalam internet, Wikipedia. Tahu? Tak pernah tahu. Wikipedia, tahu eh? Wikipedia boleh guna tak? Tak boleh. Itu siapa-siapa boleh tulis tu. Tak tepat. Mesti guna rujukan yang tepat. Dah eh? Tapi pada orang alim, itu fardu ain nak menyampaikan. Sebab dah tak ada orang dah, dia je. Sebab tu kalau ada ustaz yang betul-betul pegang kitab lah yang tunjuk kan, ni, macam ni. Buka betul-betul ni, macam ni. Dia kata, apa, belajar dengan saya, jangan belajar orang lain. Orang lain nanti sesat. Kalau ada orang kata macam tu. Sebab tu dengan mengajar kitab, dia bukan, antara dia bukan kata, orang kata apa, takabur ke apa, bukan. Nak cerita dia sekarang, dia nampak macam mana. Sebab ramai orang dah tak guna kitab. Kadang ada, saya jumpa. Ada ustaz macam tu. Tapi tak boleh ikut, tak masalah. Sebab dia bilang itu kitab. Tak faham ni. Sebab dia nak selamatkan umat, cara keras sikit. Memang orang keras ni tak suka. Orang suka yang lembut. Yang sini suka keras ke lembut? Tak, jangan salah faham. Ini kadang-kadang susah, orang salah faham semua lah. Yang sini suka yang keras ke yang lembut-lembut. Kalau lembut saya lembutkan sikit. Nak yang macam tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi gitulah. Nanti saya yang hidup. Tak, bukan cerita apa. Sebab tauhid ni antara iman dan kufur. Betul beriman, salah kufur. Tak ada main-main ni. Kalau betul tu kita kata betul, salah-salah. Supaya orang kata betul-betul peganglah. Sebab itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau belajar dengan guru, kena bersabar. Ramai orang belajar guru tak sabar. Sebab tu tak dapat ilmu. Azanullah.